TV KPM. Na 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 na. Cantiknya. Oh, letak dekat dalam ni. Okey, ni dah betul dah dekat sini. Mira, tengah buat apa tu? Hai Cikgu Norizan. Hai. Cikgu, tengoklah ni. Saya dah berjaya selesaikan projek mini zoo saya. Cantik tak Cikgu? Cantik sangat. Ah. Cikgu sukalah. Banyak kan? binatang ada dekat sini. Betul-betul? Cikgu nak tanya Mira lah. Ya, Cikgu. Dalam banyak-banyak binatang ni, yang mana yang menjadi kegemaran Mira? Kalau tengok kan Cikgu, dalam ni ada macam-macam jenis haiwan Cikgu. Mira paling suka sudah semestinya lah harimau sebab dia berani. Okey, semangat yang bagus tu. Ya, nampak ni. Mira letakkan seekor harimau kan? Betul. Kalau cikgu suka zirafah lah. Oh, zirafah. Cikgu suka zirafah sebab dia tinggi kan, dia nampak gagah. Okey, itu untuk zirafah dan juga untuk harimau. Okey Cikgu. Okey, macam mana kalau cikgu nak buat perbandingan ni antara bilangan harimau dan bilangan zirafah? Perbandingan? Perbandingan? Saya tak pastilah Cikgu tentang perbandingan. Apa perbandingan tu Cikgu? Kalau Mira nak tahu, jom kita masuk kelas cikgu. Kelas? Yelah Cikgu. Kita kan dalam kelas matematik Cikgu Norizan. Baiklah Cikgu. Okey. Jom masuk kelas. Jom. Saya nak bawa projek ni. Okey. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Hari ini, selama 30 minit, anda bertemankan saya, Syamira Nazir. Kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tahun 4 dengan tajuknya Nisbah Antara Dua Kuantiti. Apa yang dimaksudkan dengan nisbah antara dua kuantiti ni? Nanti kita akan tanya guru penyampai. Tetapi sebelum itu, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio, iaitu Cikgu Nur Syarifah Nur Salihatun Said Muhammad Hir dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor. Apa khabar Cikgu Syarifah? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Manis tersenyum sentiasa Cikgu Syarifah ya. Baik, hari ini saya bersama dengan guru penyampai seperti mana yang rakan-rakan dah saksikan tadi sedikit latar belakang beliau. Saya bersama dengan Ketua Panitia Matematik dari SK Alu Pongsu, Bagan Serai Perak, iaitu Cikgu Norizan Osman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Teruja untuk belajar bersama-sama dengan Cikgu hari ini. Dan hari ini keterujaan itu bukan saya seorang rasai. Saya turut bersama dengan 4 orang rakan baru saya di dalam talian. Assalamualaikum. Hai. Wah, semuanya putera Cikgu. Baik Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, hari ini cikgu ada adik Nazrul. Hai Nazrul. Hai Nazrul. Hai. Okey, cikgu juga ada adik Bilal. Hai. Hai Bilal. Adik Mikael Hai. Hai Mikael. dan juga adik Daniel. Wah, hai Daniel. Okey, baiklah, salam perkenalan Kak Mira ucapkan kepada anda semua. Okey, kawan-kawan, dah siap sedia nak belajar? Siap sedia? Ya. Okey, bagus. Hebat semuanya. Baiklah Cikgu, mereka pun dah teruja nak belajar dengan Cikgu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nisbah antara dua kuantiti? Okey Mira, yang ni yang cikgu cakapkan tadi kan. Okey, kita tengok apa dia nisbah. Okey, nisbah sebenarnya adalah perbandingan macam yang Mira sebutkan tadi tu antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Contoh tadi kan kita ada harimau, Betul. kita ada zirafah, kita ada gajah. Kita nak buat perbandingan. Di dalam matematik ada cara yang lebih mudah untuk mewakili perbandingan. Jadi kita gunakan
nisbah. Okey. Cara menulis nisbah. Okey, bagaimana cikgu nak menulis nisbah? Okey, nisbah kita wakilkan seperti yang cikgu tunjukkan ni. Okey, kita tuliskan kepada nisbah 1 kepada 2. Okey, contohnya cikgu ada seekor harimau. Okey. Seekor harimau. Cikgu wakilkan nisbah ini dengan tanda noktah. Noktah bertindih. Ya. Kepada bilangan gajah. Jadi bagaimana kita nak menyebutnya dengan betul ni Mira? Nisbah 1 kepada 2. Okey. Kita tak boleh sebut 1 nisbah 2. Cara sebutan yang betul adalah nisbah 1 kepada 2. Okey, bukan 1.2 Tidak. Okey, jadi baik, kita cikgu. kena tahulah cara menyebut nisbah yang betul. Okey. Itu untuk contoh sebutan ataupun cara menulis nisbah. Ya. Okey. Baiklah cikgu. Nampaknya kita dah selesai tentang cara menulis nisbah, iaitu nisbah 1 kepada 2. Untuk seterusnya cikgu, kalau contoh yang lain bagaimana? Okey, cikgu teruskan dengan contoh yang lain. Kita tengok. Okey, cikgu ada beberapa bentuk di sini. Okey, cikgu ada segi 4, cikgu ada segi 3, cikgu ada pentagon. Okey. Bagaimana cikgu nak menyatakan nisbah bilangan segi 3 kepada bilangan pentagon? Okey, kita ada satu segi 3 di situ dan kita ada satu pentagon di situ. Jadi kita menulis nisbahnya adalah nisbah 1 kepada 1. Nisbah segi 3 kepada nisbah segi 4, kita tulis nisbah 1 kepada 1. Baik cikgu. Okey, itu untuk contoh nisbah yang pertama. Ada lagi tak cikgu contoh berikutnya? Ada. Kita nak tunjukkan lagi supaya semua murid akan faham di studio dan juga di rumah. Okey, seterusnya. Cikgu ada gambar yang sama. Cikgu ada satu segi 4, cikgu ada satu segi 3, dua segi 4, satu segi 3 dan satu pentagon. Cikgu nak nyatakan nisbah bilangan segi 3 kepada bilangan segi 4. Agak-agaknya Mira nak cuba tak? Saya cuba ataupun kita tanya kawan-kawan lah. Okey, boleh. Tanya Bilal lah, Bilal. Boleh ke cikgu tanya Bilal? Cuba Bilal Boleh. cakap macam mana cara nak jawab tu. Kongsikan. Nisbah 1 kepada 2. Cikgu Nisbah betul ke? 1 kepada 2. Macam mana nak tulisnya Bilal? Boleh tunjukkan tak? Ya. Supaya cikgu tahu sebutan dan cara tulisnya adalah betul. Betul. Yang kawan-kawan lain pun boleh juga tulis. Nanti boleh angkatkan cikgu kan, tunjuk. Okey, itu jawapan Bilal. Okey, nisbah 1 kepada 2. Betul Bilal, tahniah. Wah. Nampaknya dia orang dah faham. Baiklah cikgu. Nampaknya mereka dah jelas tentang cara untuk menjawab, menulis dan menyebut. Bagaimana nak cakap tentang nisbah ni. Jadi sekarang cikgu, kita nak berhenti berehat. Kita nak sambung lagi kelas matematik kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Sedapnya bau muffin coklat ni. Hai kawan-kawan, kembali dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM. Hari ini kita bukan nak belajar resepi masakan, tetapi hari ini kita nak belajar cara untuk mengenal nisbah dalam kelas matematik bersama Cikgu Norizan. Baik cikgu, untuk segmen ini apa yang kita nak lakukan ni cikgu? Cikgu nak tunjukkan bagaimana nisbah boleh kita kaitkan dalam semasa kita nak membuat kek. Okey. Jadi matematik ni sebenarnya satu benda yang sangat menyeronokkan. Betul. Okey. Dekat depan ni macam Mira pegang tadi kan ada kek. Okey, cikgu ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek muffin coklat ni. Okey, jadi cikgu ada sebut coklat, cikgu ada
tepung. Okey, cikgu ada susu. Lagi cikgu ada minyak. Serbuk penaik. Kemudian esen vanila untuk menyiapkan kek tersebut. Cikgu. Okey. Jadi, kita bukan nak buat kek hari ni, tapi cikgu nak tunjukkan bagaimana cikgu nak kaitkan nisbah dalam proses kita membuat kek. Boleh cikgu. Okey. Mari kita teruskan. Cikgu ada 1 cawan susu. Baik. Dan cikgu ada 1 cawan gula halus. Bagaimana cikgu nak nyatakan nisbah susu kepada nisbah gula? Bagaimana cikgu nak menulisnya? Seperti yang telah kita pelajari tadi, Mira. Cikgu. Okey, macam mana cikgu nak menulis nisbah susu, 1 cawan susu Kepada 1 cawan gula. Jadi, cara sebutan yang betul adalah nisbah 1 kepada 1. Okey. Nisbah susu kepada nisbah gula. Jadi, pastikan murid-murid dapat menyebut dan menulis dengan betul. Okey cikgu, itu tentang gula dan susu. Okey. Sekarang ni cikgu nak nyatakan pula nisbah susu kepada nisbah tepung. Cikgu ada 2 cawan tepung. Kemudian cikgu ada 1 cawan susu. Bagaimana cikgu nak nyatakan nisbah susu kepada tepung? Okey, kita nak tanya kawan-kawan ke? Boleh. Kawan-kawan saya. Kita uji. Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan. Okey, saya nampak Nazrul Ikwan angkat tangan terlebih dahulu. Okey, silakan. Nisbah 1 kepada 2. Nisbah 1 kepada 2. Okey, Nazrul tunjukkan kat cikgu macam mana, bagaimana nisbah itu ditulis. Cikgu nak pastikan supaya cara penulisannya adalah betul. Silakan. Kawan-kawan yang lain pun boleh juga untuk menulis macam tu cikgu. Nisbah 1 kepada 2. Okey, 1 tu adalah secawan gula dan 2 adalah tepung. Okey, cara menulisnya nisbah 1 kepada 2. Jadi betul jawapan Nazrul. Kita nak bagi ganjaran dekat Nazrul sebab jawab dengan betul. Berapa cikgu? Cikgu bagi 1. 1 bunga untuk Nazrul. Tahniah. Nanti kita bagi 1 muffin pula dekat Nazrul ya. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Okey. Kita dah selesai dah buat kek. Sekarang ni cikgu nak uji anak-anak cikgu dan juga anak-anak murid di rumah. Cikgu ada bilangan buku cerita. Mesti semua suka baca buku cerita kan? Okey, kat sini cikgu tunjukkan bilangan buku cerita yang dibaca oleh 4 orang murid. Okey, murid-murid tersebut adalah Janaki, Sherry, Kun dan Nora. Baik cikgu. Untuk 4 nama ni cikgu dan bilangan buku cerita. Okey, Janaki baca sebuah buku cerita. Sherry membaca 4 buah buku cerita. Kun membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 buku cerita. Dan Nora membaca 5 buah buku cerita. Okey, boleh tak murid-murid cikgu nyatakan nisbah buku cerita yang dibaca oleh Janaki kepada buku cerita yang dibaca oleh Nora. Okey, Janaki kepada Nora cikgu ya? Ya, betul. Okey. Tadi Janaki ada 1 buku. Nora nampaknya ada 5 buah buku. Okey, siapa nak cuba jawab dapat muffin? Angkat tangan. Okey. Bilal angkat tangan laju. Bilal. Okey. Silakan Bilal, kongsikan. Nisbah 1 kepada 5. Nisbah 1 kepada 5 cikgu. Nisbah 1 kepada 5. Jawapan tu cara sebutannya memang betul. Okey, kita semak. Janaki ada 1. Nora membaca 5 buah buku cerita. Okey, betul Bilal. Tahniah. Betul jawapan yang diberikan oleh Bilal. Berapa kita nak bagi Bilal cikgu? 1 juga bunga. 1 bunga untuk Bilal. Okey, tahniah. Soalan seterusnya. Masih buku cerita. Okey. Baik.
nyatakan nisbah bilangan buku cerita yang dibaca oleh Janaki kepada Kun. Janaki kepada Kun. Janaki ada 1. Kun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah buku kawan-kawan. Okey, siapa nak cuba jawab? Angkat laju-laju. Cikgu. Saya tengokkan cikgu Daniel angkat. Okey, Daniel boleh cuba Daniel. Nisbah Bilangan buku 1 cerita. kepada 6. Lagi sekali Daniel. Nisbah 1 kepada 6. Nisbah 1 kepada 6. Okey. Boleh tak Daniel tunjukkan kepada cikgu bagaimana Daniel menulis nisbah tersebut? Nisbah 1 kepada 6. Macam tu cikgu. Betul ke cikgu? Nisbah 1 kepada 6. Betul Daniel. Tahniah. Tahniah Daniel. Yeay. Okey, Daniel boleh pilih. Daniel nak muffin ke Daniel nak bunga? Daniel boleh pilih. Nak apa Daniel? Muffin. Nak muffin. Okey, kejap lagi Kak Mira bagi Daniel 1 muffin untuk Daniel. Kita nak berhenti berehat. Kita akan kembali semula selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Okey, ni untuk Daniel ya. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas matematik bersama Cikgu Norizan. Hari ini kita belajar tentang nisbah. Nisbah ni ada unit ke tiada unit? Kita tanya Cikgu Norizan. Cikgu, untuk segmen ini apa aktiviti yang cikgu nak kongsikan? Okey, cikgu nak kongsikan tadi kita dah belajar macam mana nak menulis, macam mana nak menyebut nisbah dengan betul kan Mira? Sekarang ni cikgu nak tunjukkan bagaimana menulis nisbah yang melibatkan unit. Sama ada dalam bentuk ringgit Malaysia ataupun unit kilogram iaitu GC. Baik. Okey, di depan ni cikgu ada beberapa contoh. Okey, cikgu ada sebatang pensel yang berharga RM1. Baiklah. Kemudian cikgu ada sepasang kasut pula yang berharga RM100. Dan juga cikgu ada sebuah telefon bimbit yang berharga RM1,000. Okey, bagaimana cikgu nak menulis nisbah dengan cara yang betul? Ada unit ni Mira. Betul cikgu. Tadi kita belajar tak ada unit kan? Okey, cikgu tunjukkan ya bagaimana nak menulis nisbah yang melibatkan unit. Walaupun nisbah itu ada kuantiti yang ditunjukkan melibatkan unit sama ada RM ataupun melibatkan kg atau melibatkan liter, tetapi apabila murid-murid menulis nisbah tidak ada sebarang unit. Tiada unit. Ya, contohnya macam ni tadi, kalau cikgu nak nyatakan nisbah sebatang pensel kepada nisbah sepasang kasut. Okey. Cikgu akan tuliskan begini. Nisbah 1 kepada 100. Ya, tak perlu kita tuliskan RM di situ. Okey. Baik. Seterusnya kalau cikgu nak menulis nisbah harga sebatang pensel kepada nisbah harga sebuah telefon bimbit. Cikgu akan tulis nisbah 1 kepada 1,000. Okey, begitu juga kalau melibatkan jisim. Boleh tak Mira tolong tunjukkan? Boleh cikgu, tiada masalah. Okey, supaya murid-murid kita nampak. Okey, cikgu ada jisim ayam 10 kg dan juga cikgu ada jisim ikan 1 kg. Betul cikgu? Betul. Okey, jadi cikgu akan menulis jisim ikan kepada jisim ayam adalah nisbah 1 kepada 10. Tak perlu cikgu nak tulis 1 kg, nisbah 1 kg kepada 10 kg. Macam tu. Okey. Baik cikgu. Jadi cikgu harap murid-murid cikgu dapat memahami bila kita menulis nisbah tak perlu kita letakkan unit di situ. Baiklah. Tapi kan cikgu, setiap unit ini perlulah sama. Kalau kg, perlulah dengan, kalau kilogram, kena dengan kilogram. Kan Betul, cikgu? betul, Tak boleh Mira. kilogram dengan gram. Ya, betul. Kena tukar kalau macam tu Kita nanti. kena samakan unit terlebih dahulu, baru kita menulis nisbah dengan betul. Baik cikgu. Okey, bila cikgu dah terangkan, cikgu nak uji minda murid-murid cikgu. Okey, kita nak main satu permainan. Wah, best
Kuasnya. Harap semua bersedia. Okey, apa permainan tu cikgu? Kuis menguji minda. Okey, kita mula. Okey. Cikgu nak putar kat sini. Kita lihat siapa yang kena. Boleh, cikgu? Okey. Kita putar. Alamak, Siapa tak ada yang lagi. kena, cikgu? Tak ada lagi. Tak kena lah cikgu. Lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Macam mana ni? Okey. Soalan ketiga. Okey, siapa nak cuba soalan ketiga? Angkat tangan. Siapa nak cuba? Okey, saya nampak cikgu. Mikael. Silakan Mikael. Okey. Mikael, cikgu ada 1 liter jus timun dan cikgu ada 4,000 mililiter Jus lobak. jus lobak. Bagaimana cikgu nak menyatakan nisbah ni? 1 unit liter, 1 unit mililiter. Tadi Kakak Mira dah sebutkan kan, mesti samakan unit. Okey, boleh tak tuliskan kepada cikgu jawapan yang betul? Okey. Macam mana Mikael? Langkahnya. Okey. Buka mikrofon. Nisbah 1 kepada 4,000. Nisbah 1 kepada 4,000 cikgu. Nisbah 1 kepada 4,000. Okey. Jawapan Mikael itu kurang tepat. Boleh tak ada sesiapa yang boleh tolong Mikael? Siapa yang ingin bantu Mikael? Okey, ada superhero datang cikgu. Nazrul. Okey, silakan, Nazrul. Tunjukkan jawapan Nazrul. Nisbah 1 kepada 4. Nisbah 1 1 kepada 4. Okey, betul Nazrul. Tahniah. Macam Kakak Mira sebutkan tadi, kita kena samakan unit terlebih dahulu. Okey, berapa cikgu kita nak bagi? 2 bunga. Sebab dia 2 boleh bunga. menjawab dengan betul. Okey, tahniah Nazrul. Okey cikgu, yang berikutnya. Okey, kita nak putar lagi. Soalan 2. Soalan 2. Siapa yang nak cuba jawab? Soalan 2. Saya tengok cikgu kawan saya, Daniel Hakim. Laju jangkai. Kita ada bunga lah, ada pasu bunga lah kat sini. Okey, boleh tak nyatakan nisbah bilangan bunga ros kepada bilangan bunga tulip? Okey cikgu, memandangkan mereka ni kan kaum Adam, mungkin kurang tahu tentang bunga. Tak apa Kak Mira tolong. Kalau bunga tulip ni dia berwarna jingga, kalau bunga ros dia berwarna merah. Jadi macam mana? Maksudnya? Nisbah 1 kepada 2. Nisbah 1 kepada 2. Bunga tulip tu dia warna macam jingga-jingga. Bukan warna kuning, warna jingga. Betul kan Daniel? Nisbah 1 kepada 1. Nisbah 1 kepada 1. Jadi cikgu, berapa yang betul cikgu? Nisbah 1 kepada 3. Daniel, tak apa, Daniel dah mencuba. Okey, kita baik, nak cikgu. Ada 2 lagi soalan kita belum Ada 2 jawab. lagi soalan cikgu. Tapi kan cikgu, saya tengok kawan-kawan saya semua dah berikan yang terbaik untuk soalan ini dan kita pun dah sampai ke penghujung kelas, sedar tak sedar. Jadi kan cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan murid-murid pada hari ini cikgu? Okey, semuanya dapat menguasai dengan baik cara menyebut dan menulis nisbah dengan betul daripada semua aktiviti yang kita jalankan tadi. Wah, baiklah. Tanya kawan-kawan, beri tepukan untuk diri anda semua. Tak mengapa kalau tersilap, kita belajar daripada kesilapan. Betul. Tapi yang penting anda semua memang hebat. Dan cikgu, kalau mereka di rumah yang ingin mendapatkan lagi sumber rujukan, di mana mereka boleh layarinya? Okey, murid-murid di rumah boleh pergi ke Pelantar Delima KPM. Di sana ada banyak lagi latihan dan soalan-soalan yang diberikan. Ya, boleh terus ke Pelantar Delima KPM. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Norizan Osman atas kesudian berkongsi ilmu pada kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya, Nazrul, Bilal, Mikael, Daniel. Nanti kita kongsi kek muffin coklat sama-sama ya. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Saya Syamira Nazir. Bye. Assalamualaikum.